Untuk tidak melengahkan masa lagi, majlis ini menjemput Ustaz Syekh Ahmad Muzamil bin Yu untuk menyampaikan ceramah beliau. Seterusnya menyerahkan wang zakat kepada pelajar. Majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Anna an-nabiyya awla bil mu'minina min anfusihim wa anta ya sayyidi ya Rasulullah awla bi wa min nafsi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدق ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فقال الله تبارك وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya muliakan, lagi saya hormati, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nasir Idris, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Teknologi ANS, kenal lama ni, dan banyak kali dah main kot ini. Hari ni pagi main pula. Terima kasih. Dan yang saya hormati ketua-ketua bahagian ataupun unit dan para masyarakat. Minta maaf saya tak sempat nak address dari semua Tuhan. Siapa yang perlu saya sebut satu persatu. Ala kulli hal, semua yang ada adalah merupakan orang insan-insan yang baik, insan-insan yang insya-Allah akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya pada hari ini kita dapat bersama-sama dan bersua-muka di dalam majlis yang teraturkan, majlis penyerahan wang zakat. Satu majlis yang cukup indah, satu majlis yang cukup baik, satu majlis yang penuh dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Batuk rasa semalam ni macam tak boleh nak main. Rasa semalam ni rasa macam tak boleh nak main semalam. Malam tadi balik dia keliling, rasa hangat kepala, rasa pening, rasa macam-macam nak demam pula. Suara pun dah jadi lain lah. Dia fikir macam mana isu dia. Buka WhatsApp, tengok kawan-kawan sebut isu ada program. Habis semua pegawai nak kena keluar, hadir kepada program. Wajib lalu. Itu yang tak tahan. Jadi pagi program wajib, memang tak tahan. Pengang pun ada. Dia wajib pula. Aku ni macam mana isu. Tapi tak kisah. Kemarin ada siang tadi dah isi bulan cuti duk ikat dulu. Aku dah isi bulan cuti lah, tak dah apa-apa. Nak wajib juga, nak fardu juga, nak kena kiparat itu juga. Cuti dah habisan. Habis cerita. So, nak buat macam mana duk kata? Besok kalau tak boleh, tak lega, duk puasa meloyong ni, nak ganti siapa?
Kalau gagah pi juga tangga kita tak dibawa. Demikian. Lama kelamaan kita tak lama lagi rehat lagi awak. Ya nak. Oh, tak buat. Anak apa buat ajar sekolah buat sendiri lah dia. Oh, buat nak tidur. Nak tidur. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jaga bagi tadi puasa lega. Celik makan loh. Kelip tak penindah okey. Ya okey ya. Itu yang boleh main ni. Jadi alhamdulillah, apa yang saya nak sebut hari ini ialah nikmat Allah. Hak kita nak kena syukur. Kalau malam tadi dia tengok, sudahlah aku hari ini memang tak boleh nak pergi. Dengan izin Allah Ta'ala, bila mana dia kehendaki sesuatu benda yang kebaikan untuk kita, maka dipermudahkan oleh Allah. Hilang. Panadol pun tak makan. Tu kata ajaib. Panadol pun tak makan. Hari ini boleh makan. Jadi alhamdulillah syukur. Apa yang saya nak mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian hari ini ialah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Taala berikan. Jadi bertepatanlah dengan majlis penyerahan zakat. Walaupun ia merupakan satu kewajipan bagi setiap orang Islam, namun dia juga merupakan salah satu daripada elemen-elemen syukur kita kepada Allah. Bukan nanti kata kita buat ibadat, benda yang wajib itu dia tak dinamakan sebagai syukur. Sedangkan benda ibadah yang kita buat yang wajib itu adalah merupakan salah satu di antara tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang berat untuk kita nak melafazkan syukur kepada Allah. Di atas segala nikmat yang kita terima daripada Allah Taala, payah untuk kita nak syukur. Payah kita nak sebut alhamdulillah. Boleh makan nak sebut alhamdulillah pun payah, nanti tunggu sedawa baru bunyi alhamdulillah. Lagi tak sebut alhamdulillah. Susah kita nak juga ucap syukur ni, walaupun perkara yang cukup mudah. Walaupun perkara yang cukup mudah, simple sangat. Nak ucap dua patah perkataan alhamdulillah. Namun kita tak mampu. Bila tak mampu, Allah Ta'ala programkan kita dengan cara kamu, bila kamu tak mampu untuk nak mengucap kalimah syukur, maka Allah Ta'ala programkan kita dengan perkara yang wajib untuk kita buat, dan di dalamnya ada syukur. Contoh macam ni, bagi zakat, walaupun wajib, tetapi inilah rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Bila mana kita dapat nikmat Allah Ta'ala, kita keluarkan balik bukan hak kita itu sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Ya Allah, kau bagi aku banyak aku. Dan ini ketentuan yang kau dah tetapkan kepada setiap hamba yang bermuamalah, melakukan perniagaan, maka ini adalah hak kamu yang perlu aku lunaskan. Minta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam perbuatan Allah, nanti Allah Subhanahu wa taala tanya, ucapkan kepada nanti nasihat sebab dapat melaksanakan kejutan kefarduan rukun Islam ni. InsyaAllah mudah-mudahan bertambah barakah rezeki yang diperolehi, institusi yang didirikan, InsyaAllah bertambah barakah dari semasa ke semasa, InsyaAllah. Dan keberkatan ini bukan hal sekadar kita dapat keuntungan berbentuk wang ringgit, tetapi insyaAllah barakah yang lebih besar daripada itu. Semua student yang ada akan mendapat hidayah petunjuk daripada Allah, berjaya dunia dan juga akhirat. Amin insyaAllah. Tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, benda yang kita nak bersyukur ni banyak. Antaranya nikmat sihat. Antaranya nikmat sihat. Sihat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sihat satu benda yang tak boleh nak beli. Tak sahabat duit banyak mana, 40 juta tak ada siapa boleh beli sihat. Doktor tak mampu untuk memberi sihat kepada kita, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bila mana kita sihat, kita kena banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah dan kita tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang,
dan juga kita sentiasa berbuat baik dalam kehidupan kita. Tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihha wal faragh. Nabi kata dua nikmat yang besar yang hilang, terlepas begitu saja, yang tak pernah disyukuri, yang jarang disyukuri, yang jarang diambil berat, yang jarang dipedulikan oleh manusia ini. Kathirun minan nas, dia tak kata semua. Hadis Nabi ni apa? Dia tak kata semua manusia, tapi dia kata sebilangan besar di kalangan manusia. Sebilangan besar di kalangan manusia yang alpa dengan dua nikmat ni, dia lalai, dia leka, dia tak bersyukur pun dengan dua nikmat ni yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Maknanya sikit dia yang bersyukur. Sebab tu dalam ayat Allah Ta'ala dia kata wa qalilun min ibadiyash syakur. Dia kata hanya sedikit saja di kalangan umat aku, hamba aku yang bersyukur. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar waktu mana dia duduk di hadapan Kaabah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku ni di kalangan orang yang sedikit. Dia minta supaya dia termasuk di kalangan golongan yang sedikit. Sahabatnya dengar, dia tanya, Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, orang nak minta duduk dalam kumpulan yang ramai, jamaah yang ramai, tiba-tiba hang diminta nak masuk dalam golongan yang sikit. Apa pasal? Orang nak duduk dalam kelompok yang banyak, baru ada kekuatan, baru ada strength. Dia kata tak. Sebab Tuhan kata wa qalilun min ibadiyash syakur. Sikit sangat di kalangan hamba-Ku yang syukur. Sebab tu aku nak masuk dalam golongan yang sikit. Sebab orang yang sikit inilah orang yang diberi perhatian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberi perhatian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala biar kita masuk dalam kumpulan yang sikit ini. Sebab banyak dia ramai mampu. Banyaknya ramai mampu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak syukur ni bukan nanti nak dapat nikmat. Nikmat yang berbentuk makan, minum. Saja nanti dapat makan minum barulah dah ucap syukur, Alhamdulillah. Hari ni Tuhan Haji Nasir buat penuri, Alhamdulillah. Hari ni Tuhan Haji Nasir bagi zakat, Alhamdulillah. Tuhan Haji Nasir keluar zakat hari ni. Macam gambar Piramli kan. Hari ni Tuhan Sadiq Sigaraga keluarkan zakat. Siapa nak rumah ni? Tuhan Haji Nasir keluar zakat hari ni. Semua orang seronok, syukur, Alhamdulillah. Bukan nanti dapat zakat baru nak syukur. Segala nikmat yang kita dapat, kita kena syukur. Daripada awal pagi kita bangun sampailah ke malam ni, penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nak hitung satu-satu nikmat Allah Ta'ala tak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala bukan kepada orang lain, pada diri kamu sendiri pun, la tuhsuha, kamu tak mampu nak sebut satu-satu nikmat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala jadikan pen seluruh pokok tumbuh-tumbuhan di dalam dunia ni sebagai mata pena dan lautan sebagai dakwah, dan kamu nak tulis nikmat Allah Ta'ala tak cukup. Nak hafal nikmat Allah Ta'ala tu banyak. Tapi sikit saja kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada bangun awal pagi sampai kita habis satu hari kita hidup atas muka bumi ini, tak tahuan ke mana. Berapa kali kita ucap syukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jarang, sikit sangat. Lemah kita dalam nak mengucapkan syukur. Justru itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan untuk kita ibadah-ibadah tertentu yang boleh menyebabkan kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak kena syukur itu bukan datang sekadar nikmat-nikmat yang berbentuk benda makan, malahan nikmat sihat,
nikmat farah. Yang kata dua nikmat yang Nabi kata rugi tadi ialah as-sihah wal farah. Satu nikmat sihat, yang kedua nikmat masa lapang. Dua nikmat ni kita dah. Waktu sihat kita tak ingin pun nak buat ibadah. Waktu sihat tengah kuat ni, tak ingin pun nak buat ibadah. Pun dah nak sembahyang, bagi rajin, nak baca Quran, bagi rajin, tak lupa malah. Sedangkan kerja tu bukan memerlukan satu tenaga yang besar pun. Yang kuat dia sembahyang. Ada orang sembahyang pecah tu. Ada. Bayi buat belum. Ada bayang tengah badai. Dah di pandai. Cuma duduk bilik tak ada aircon. Cerau. Kalau nak beli 4 orang cerau dia. Ada orang sembahyang pecah tu. Tak ada. Tak teruk pun, tak guna pun tenaga yang banyak untuk kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Ada orang berzikir sampai tengah-tengah. Tak ada pun. Malahan simple je zikir, tambah-tambah zikir, tak buka mulut pun boleh zikir. La ilaha illallah. Tuan-tuan tak menguat pun biar mulut. Cuba tuan-tuan kata La ilaha illallah. Buka betul dah mulut. Tak apa. La ilaha illallah. Tak menguat pun biar mulut. Itu dia antara kalimah yang mudah Allah Ta'ala bagi dari hatta orang nak mati boleh ucap kalimah ni. Tak perlu bergerak tak mulut. Boleh ucap. Kan? Itu hebat. Allah Ta'ala bagi jadi. Dia ramai. Sikit sangat orang yang nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disyukuri atas segala nikmat. Kalau sakit sekalipun pun kena syukur. Sebab sakit kita ada orang yang lebih teruk daripada kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan ibadah untuk kita syukur. Dan dalam Islam ni, dalam Islam dia mengajar kita supaya kita ni banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang tak bersyukur kepada Allah Ta'ala ni adalah orang-orang yang berdosa dengan Allah. Sebab itu dia sebut la in syakartum, sekiranya kamu bersyukur atas nikmat aku, la azidannakum, aku akan tambah nikmat tu. Wala in kafartum, sekiranya kamu tak bersyukur atas nikmat aku, inna azabi lasyadid, azab aku pedih. Maknanya berdosa bagi orang yang tak bersyukur dengan nikmat Allah. Bukan nikmat makan, nikmat mata. Pernah kita rasa nikmat mata? Orang tak pakai spek, dia tak rasa nikmat mata. Orang pakai spek, dia cuba buang spek. Habis gagal. Saya kawan mata punya tu tidur spek tu sebelah. Member buat melawak, habis spek. Dia juga gagal tak ada. Jadi bawah muka, orang tu masuk bawah kaki, tarik. Tak ada. Nikmat mata. Itu bawah nikmat mata. Nikmat telinga. Belum lagi masuk nikmat makan. Itu nikmat Allah Ta'ala yang perlu kita syukur. Sebab tu Islam yang mengajar kita setiap hari tidak kurang 17 kali kamu mengucap syukur kepada Allah. Allah Ta'ala jadikan solat fardu. Dan dalam solat fardu ada qiraati ummul kita yang menjadi rukun kepada sembahyang. Kena baca ummul kita. Ataupun sab'ul mathani. Kan? Apa dia sab'ul mathani? Kena baca apa? Baca Fatihah. Abang pun tak mengenal. Jawab tak dah. Test budak-budak nak nikah. Main nak nikah. Ingatlah nak nikah. Tak nikah kan? Ada tak nikah kan? Kena tahu lah nama-nama tu. Kadang test. Sampai baca umum kitab. Tajuk apa dia? Bila kita mock kitab, tajuk apa? Tu dia, kita budak ni bangang abang ni. Anak saya suruh pula baca. Baca. Boleh baca-baca?
Boleh? Baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Oi, itu doa iftitah. Oh, dekat lah dia. Dia kata tak. Budak nak nikah. Dah baca. Boleh baca? Boleh. Baca. Dia tak cam. Baca boleh tapi tak tahu nama. Baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira. Ayo. Tadi jadi Allah Ta'ala programkan kita ni sampai 17 kali. Sebab kita semayang 5 waktu 17 rakaat. Maknanya kita kalau kita tak ucap Alhamdulillah di luar daripada semayang pun, maknanya akan kita ucap Alhamdulillah atas tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala nikmat. Atas segala nikmat kita akan ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kan? Kita tetap akan baca. Siapa yang tak baca surah ni, maknanya tak sah semayang. Tak sah semayang. Tunggu takbir, baca surah Baqarah. Islam. Ada takbir, baca surah Baqarah. Tak mau baca Fatihah selain sangat baca tak layak apa. Hari baca surah lain sama. Kita kalau kita bersemayang untuk imam hari-hari dia baca qul hu qul a'udzu birabbil falaq qul hu qul a'udzu birabbil falaq, imam dia macam tak ada surah lain dah. Tapi tak ada pula orang komen imam ni lah. Bacalah surah lain pula, tak suruh baca Fatihah. Dia tetap kena baca Fatihah. Sebab itu Allah Ta'ala ajak kita supaya kamu dalam hidup kamu ni, kamu tak dapat tidak kena syukur. Tak. Kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam apa juga keadaan. Sama ada kamu rasa kamu terima nikmat ataupun kamu mengecapi nikmat ataupun tidak, tetap kamu kena syukur. Pagi tadi awal kita bangun tidur. Kalau kita nak kata nikmat ni hanya dalam bentuk benda yang kita dapat, ataupun makan minum yang kita bolehi, duit ringgit yang kita dapat, maknanya pagi tadi tak patut syukur pun. Jaga tidur, bangun bismillah. Apa kita baca? Alhamdulillah. Dah makan belum? Juga alhamdulillah. Ni alhamdulillah tak makan ke alhamdulillah dah. Apakah kerana makan maupun nak ucap alhamdulillah? Tidak. Sebab banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ucap alhamdulillah kepada Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala kejutkan kita daripada tidur. Semua pun kita bangun tidur tak ucap alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Tak baca pun. Jaga-jaga begini. Tengok tu Allahu Akbar. 6.45 bila dia bisa bangkit 5.45, jaga 6.45, sejam lari. Dia kalau kelibut tu tak bunyi dah, alhamdulillah kelak kau punya jam. Jam jadi mansa kan, alhamdulillah dia tak ada lompat bangkit bismillah, tetap takbir alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Kamu puji apa? Sebab kamu jaga tidur. Ada orang yang tidur tak jaga-jaga. Sebab itu kita kena syukur. Ada tak mati je tu? Dia pencet sampai tidur setengah. Apa boleh jaga? Tak mati tu, batilah kalah lah. Tolong simpan je lah kalau mati. Orang tak mati, pengsan 7.30 baru jaga. Lagi sebab itu kita bangun pagi, kita ucap alhamdulillah. Puji yang mulanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab nikmat yang Allah Ta'ala kejutkan kita bangun pagi, dan kita bangun dalam keadaan sihat, kita bangun dalam keadaan ceria. Ceria waktu pagi, alhamdulillah. Sebab itu kita berkata alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Tuhan yang menjadikan aku, Tuhan yang merezekikan aku, Tuhan yang menentukan nasib aku, Tuhan yang mengaturkan kehidupan aku, Tuhan yang memberi nyawa kepada aku. Kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim.
Segala puji bagi Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha Pengasih, Tuhan yang mengasihi kepada hamba-hamba Dia. Tuhan yang kasih. Ada dua sini, kasih dan sayang. Kasih ni untuk yang Maha Pengasih, sifat pengasih. Sifat pengasih Allah Ta'ala ni kepada semua. Tak kira hang beriman tak beriman dengan Allah Ta'ala, hang tetap dapat kasih Allah Ta'ala. Binatang pun dapat, orang tak sembahyang pun dapat, orang buat maksiat pun dapat, dapat kasih Allah Ta'ala. Kita tengok orang yang tak buat ibadah, dia bangun pagi, terus dia pergi kerja, usaha cari rezeki. Siapa bagi rezeki? Allah Ta'ala. Patutkah Allah Ta'ala bagi rezeki sedangkan dia tak beriman dengan Allah Ta'ala? Kalau itu Allah Ta'ala tak bagi, tak apa. Tapi kerana sifat kasih Allah, sifat kasih Allah itulah dia dapat. Orang yang rajin bekerja, dia boleh jadi kaya sebab sifat kasih Allah, walaupun dia tak beriman dengan Allah. Tapi Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah Ta'ala. Orang yang hanya orang yang tertentu saja yang dapat, iaitu orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dapat sayang Allah, kasih Allah kepada semua. Sayang Allah hanya orang yang tertentu, hanya orang tertentu. Sebab tu orang ini dia akan dapat, bukan takat dia dapat makan, bukan takat dia dapat sehat, malahan dia dapat petunjuk. Dia dapat petunjuk. Benda hak tak elok dia tak mau buat, kan? Benda-benda hak berdosa dia tinggalkan. Ini dia kasih sayang Allah. Yang kata sayangnya Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak minum arak sebab apa? Ada sayangnya Allah kepada kita. Kita tak buat benda-benda berdosa dengan Allah Ta'ala sebabnya ada sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki yaumiddin, Tuhan sekalian alam. Kemudian kita tajdidkan, kita ikrar, memperbaharui ikrar kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah aku sembah, dan kepada Engkau aku mohon pertolongan. Kita mengaku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat, segala nikmat aku guna ya Allah, aku dapat. Maka kita tetap mengesahkan Allah Ta'ala, hanya kepada Engkau aku harap ya Allah. Dalam segala urusan kehidupan aku ni hanya Engkau. Iyyaka na'budu, kepada Engkau aku sembah ya Allah, dan kepada Engkau mohon pertolongan. Kita minta tolong dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala permudahkan untuk kita segala kerja buat kita, segala tanggungjawab kita. Kita mohon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah Ta'ala tunjuk kita jalan kejayaan, jalan kejayaan. Jadi maknanya permudahkan segala kerja buat kita, tanggungjawab kita dan sebagainya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan sebagaimana yang telah Kau berikan kepada mereka, bukan jalan yang sesat. Sebab itu kita hidup, bila mana orang yang sembahyang ni, dia banyak mendapat hidayah daripada Allah, dan dia duduk dalam keadaan beriman dengan Allah dan mengerti bersyukur dengan Allah Ta'ala. Bukan nanti dia nak ucap Alhamdulillah sahaja sebagai tanda syukur dia kepada Allah, malahan dia meninggalkan kemaksiatan itu adalah sebagai tanda syukur kepada Allah. Dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu adalah sebagai tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala jadikan sembahyang ni 5 waktu sehari semalam. Bangun pagi kita dah ucap syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kemudian kita minta tolong dengan Allah Ta'ala, aku akan melaksanakan tanggungjawab aku ni. Kita nak main kerja, kita nak main pejabat, kita nak main belajar, kita nak main apa pun Allah, kita minta lah ke Allah Ta'ala di awal pagi supaya Allah Ta'ala permudahkan kepada kita. Kita datang main pejabat dalam keadaan yang selamat. Allah Ta'ala beri hidayah. Sedangkan semalam kita duduk dekat kerja banyak lagi. Hanu nak kena buat, hani nak kena buat, apa lagi bala yang nak main. Kita duduk dekat bala apa pula lah yang nak main lagi. Allah Ta'ala permudah.
kepada kita sampai habis tengah hari. Kita sampai dalam keadaan selamat, semua kita tak syukur juga kan. Kita bawa motor, perang daripada buat diam main. Ada orang pada ada orang main buat diam pakai motor, bagi kita selamat sampai parking depan pintu, okey, selamat. Ada ucap alhamdulillah, ada iman, sampai jauh kok diam main nak kereta jam pun tak ada, kereta tak buat pasal, sampai selamat. Ada ucap syukur, alhamdulillah ala kulli hal, tak ada lupa. Bila kita dah ucap, saya masuk zuhur. Kita dah mengucapi segala nikmat Allah Ta'ala di pagi hari. Allah Ta'ala suruh kita ucap balik syukur. Jadi Allah Ta'ala tok sampai beransyak sampai kepada subuh balik. Satu. Habis selesai, di tengah hari kita turun buat kerja pula, Allah Ta'ala permudah. Bila mana kita dah ucap syukur kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala permudahkan. Adanya kasih sayang Allah Ta'ala bertambah kepada kita. Sebab kita masih bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka dipermudahkan segala kerja kita sampai petang. Begitulah sampai kepada malam. Jadi maknanya syukur ni kalau kita tak sedang, kita tak rasa. Sebab itu diajak kita dalam solat supaya kita bersyukur. First benda yang kita nak kena buat ialah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa pun kerja buat kita ni, maknanya kita kena ingat kepada Allah Ta'ala. Bagi orang yang tak boleh bersyukur pada setiap masa, pada 5 waktu, terlupa juga ni. Dalam syukur biasa ni pun tak ucap alhamdulillah, sembahyang pun tidak. Tuhan peringat juga, seminggu sekali kena raya. Sembahyang Jumaat. Kenapa? Wajib sembahyang Jumaat. Kita pergi sembahyang Jumaat, benda yang wajib dalam Jumaat ialah khutbah. Sudah sembahyang, tak dengar khutbah tak sah juga. Sudah kacau. Kita saya tak pernah dengar khutbah pasal kalau agak tak terima nak takbir sampai sembahyang Jumaat saya macam mana. Tak dengar khutbah tak sah Jumaat. Kita pegang sudah. Dia pergi sembahyang Jumaat, dia duduk tengok tu, dia tak siapa pun, dia mabuk. Habis dengar imam baca doa, khutbah kedua, pun masuk sembahyang Jumaat, tak boleh apa. Khutbah adalah rukun pada Jumaat. Kena dengar. Saya sembahyang lama tak sah. Kali Jumaat tak cukup 40 orang, tak sah. Khutbah tu tak sah. Kalau pergi 190 orang dia nak, tinggal 10 orang dia nak khutbah, tak sah. Tak sah. Sebab tu pergi dengan Lena dengan duduk juga. Dan masuk ke dalam nak khutbah. Khutbah pertama kali Tok Imam dia naik, dia sebut apa? Alhamdulillah. Dia tak sebut ashkurulillah. Dia tak sebut apa? Dia tak sebut ashkur. Tak sah kalau Tok Imam sebut ashkur. Dia mesti sebut alhamdulillah. Ujian. Dia ajak kita kepada syukur. Ingat kita kepada syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Isyarat dalam kehidupan kita. Isyarat dalam kehidupan kita. Lepas tu orang bila dia tak buat ibadat, maknanya dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini yang jadi dosa. Yang saya katakan, orang yang tak bersyukur kepada Allah, dia adalah makhluk yang berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang inilah yang Allah Ta'ala sebut, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sampai nak suruh syukur biasa ni pun tak ada, sembahyang pun tidak. Habis mana tak dosa kan? Dia akan jadi makhluk yang berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak kena banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan kita ni duduk dalam keadaan ibadah. Itu pun merupakan satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat yang besar. Dan kita perlu bersyukur banyak kepada kedua ibu bapa kita. Kedua ibu bapa. Ibadat yang besar ni kita ni, bila mana ada ibu bapa ni, ibadat yang besar ni pada dalam
ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini banyak. Syukur juga kita ni kepada kedua ibu bapa kita. Pahala yang besar itu adalah rumah. Ada ulama yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala sudah menyediakan syurga kepada kamu, bukan nanti di akhirat, tapi di dunia sudah disediakan syurga bagi kamu. Syurga sudah ada di dalam rumah kamu, cuma kamu tak pernah buka untuk masuk dalam syurga tersebut. Maka dikaji apa yang dimasukkan dengan syurga, maka itulah kedua ibu bapa. Pintu syurga itu ada di sini. Jadi kita tak buat tu, kita tak beribadah, kita tak bersyukur dengan adanya kedua ibu bapa kita. Patutnya kita kena banyak berbakti kepada mereka sebagai tanda syukur kepada kedua ibu bapa kita. Dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa kita banyak berkorban untuk kita, dan kita tak mampu untuk membalas segala pengorbanan mereka. Tak mampu. Walaupun setitis air susu yang diberikan, kita tak mampu untuk membalas jasa baik ibu bapa. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita bersyukur dengan adanya ibu bapa. Wawassayna al-insan biwalidayhi, dan kami wajibkan bagi manusia itu supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurhan. Sebab ibu bapa ni, ibu ni, dia mengandung kita dalam keadaan penuh dengan susah payah, dan juga dia melahirkan kita dengan susah payah. Dan ibu bapa ni membesarkan kita dalam keadaan susah payah. Nak beranak, nak mengandung tu pun dah susah lah. Nak anak lagi bertarung dengan kematian untuk nak dapat seorang anak. Kita sepatutnya kita menjadi anak yang derhaka kepada ibu bapa kita. Wa fisaluhu wa wada'tuhu wa hamluhu wa fisaluhu fi salasuna syahra, dan dia menyusukan kita ni, dia kata 30 bulan, daripada hamluhu wa fisaluhu, daripada dia mengandung kita sampai dia menyusukan kita salasuna syahra, 30 bulan. Untuk kira tu orang putih tadi, siapa jadi 30 bulan, 30 bulan daripada mengandung sampai menyusukan. Kita susah payah. Mak susah dia bawa, benar. Bawa kita, pak susah kena keluar cari rezeki, bawa balik main untuk bini dengan anak yang duduk dalam tanah. Susah tu dia kata, susah. Hatta balagha ashiddah, sehinggalah kita jadi besar. Sampai kita besar dia susah payah. Main besar, bila besar jaga daripada kecil, hantar pergi sekolah. Dia tak suruh pergi sendiri, dia hantar, bawa naik motor, bawa naik kereta. Habis susah sangat dia bawa naik basikal. Dah basikal pun tak ada juga, dia dukung dia. Nah, abang kata susah dah ibu bapa ni nak besarkan kita. Susah. Mari kita hari ni mengaji. Yuran siapa bayar? Kita bayar sendiri ke ayah bayar? Mak bapak bayar. Bapak bayar kan? Yuran kita mak bapak bayar. Duit sewa rumah kita mak bapak bayar. Minyak motor mak bapak bayar. Susah dah. Susah dah. Mak bapak kita bayar. Duit handphone kita apa nak WhatsApp dan sebagainya mak bapak juga bayar. Atau hal lebih hebat lagi itu duit rokok pun pak tolong bagi. Beli yang rokok ada lah. Pak dulu bagi juga. Oh, kacau.
Pak bagi duit lebih. Duit hak duk ada tu Pak bagi untuk gaji. Kita nyoli pula. Bila tengok wayang. Dudukkan Ustaz. Wayang banyak. Duduk di sip pun dah tak jumpa wayang. Duduk Kuala Ustaz. Bawa kawan pergi tengok wayang, bawa mereka pergi tengok wayang. Habis duit Pak. Tengok apa? Boy. Mana kan? Habis Pak. Pak tolong kita sampai terlalu. Patutkah kita untuk kita tak peduli kepada ibu bapa? Kita kena hormat dia, kita kena kasih, kita kena sayang. Sebab pengorbanan dia kepada kita cukup baik. Kalau dia tak pergi kita mengaji pun dia beranak, kita pun pada cukup besar dah. Lepas tu ada orang yang dia bila mana pak dia tak bela dia, mak dia tak bela dia, main besar dia kata sekupang haram pun tak akan bagi dia. Allah sedihnya seorang anak. Bila dia besar, dapat kerja besar, dapat kerja elok, dia tahu mak dia susah, tak bagi. Bila kita dulu apa tak berlaku, insyaAllah ni tak ada. Saya jumpa dengan seorang anak di sebuah semeniti yang kata, walaupun mak kamu tak bela kamu, walaupun bapak kamu tak pelihara kamu, kamu dibela dan pelihara oleh orang lain, tetapi kerana mak bapak itulah kamu hidup di atas muka bumi. Sebab mak bapak dia susah, dia serah ke orang. Anak ni dibela oleh orang lain. Mak bapak susah, dia kata saya susah ni. Kalau duduk dengan saya tak tahu jadi apa. Dia bagi ke orang. Kawan dia bela elok sampai berjaya membesar dia menjadi seorang yang seperti orang yang pandai menjawab jawatan yang besar. Bila mai sebut kita ni mak dia kata sorry. Aku tak pernah kenal mak aku. Mak aku hadut dah ni. Sebab hal inilah yang berlaku. Allahu Akbar. Sedih. Sedih anak yang sampai tahap macam tu. Jadi maknanya pengorbanan ibu bapa ni perlu kita nilai. Nilai bagi elok. Sebab mereka ni lah di antara orang yang banyak menghabiskan masa, waktu dan juga usah payah dengan kita. Sebab tu bila kita balik di rumah, tolong ibu bapa. Anak yang baik ialah anak yang berbakti kepada ibu bapa. Sebab tu ada seorang remaja ketika mana dia nak keluar berperang, dia pergi jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku nak ikut serta dengan perang ni. Rasulullah kata, ada mak ayah nak berkata, balik ke rumah. Itu lebih besar kelebihan daripada hang keluar untuk berjihad mati syahid di perang, medan perang. Sebab hang ada mak, hang ada pak, baik. Jadi maknanya syukur kita ni dengan kedua ibu bapa kita. Balik ke rumah, kita jangan jadi raja, mentang-mentang lah mengaji, duduk jauh, balik sekali-sekala, dia buat tak beli. Mak setia semua, masak, basuh pinggan, hidang, semua siap atas meja panggil kita, jemput, main makan pula. Allahu Akbar. Anak besar dah macam tu kalau layan mak. Balik sekali-sekala mak ni sayang ke anak, sampai apa pun tak pergi buat. Bangkit buat semua, masak tengah hari pun dia, makan pagi pun dia. Hidang, masak, basuh, ajak, jemput, angkat bekas makan, cuma tinggal tak suap lagi. Alih semua dia buat, sayang. Itu pun tak kenal lagi dengan ibu bapa. Bukan nanti kamu maki ibu bapa kamu, kamu biarkan ibu bapa kamu buat kerja itu adalah satu benda yang dan dosa kamu dengan ibu bapa. Kita biar ibu bapa kita buat. Soalnya kita jadi raja dalam rumah, itu pun tak kenal. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata al-jannatu tahta aqdami ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu kamu. Maka buat baiklah kita kepada ibu bapa kita. Kita nak keluar main mengaji, ibu bapa kita doakan kita. Kita bahagia, kita berjaya dengan adanya ibu bapa. Sebab tu kita kena syukur.
Ada suatu guru dia kata, berbaktilah kamu kepada ibu bapa kamu selagi mana dia ada. Kamu jangan bangga dengan kejayaan kamu kalau tidak kerana mak bapak. Kita ada cakap mak bapak aku ni kajak apa aku. Atas lidah tak belajar aku Ini macam mana dia kata tentang kejayaan kita kerana ibu bapa. Ibu bapa ni dia sentiasa berdoa kepada Tuhan. Anak dia pegang motor, start motor, keluar nak main mengaji, dia berdoa kepada ibu bapa. Semua kita tak nampak pak kita angkat tangan, ya Allah, bagilah nak aku berjaya, dia pergi nak mengaji, tak nampak Kalau pak duduk buka pintu kamu keluar, dia angkat tangan lagi nampak pelik, pak aku nak mati ke pak. Tapi dalam hati dia sentiasa berdoa. Kita keluar dia berdoa, ya Allah, berilah kejayaan kepada anak, walaupun anak tak minta. Kita tak nak minta, kita jangan minta mak doa. Kita suruh mak doa kan kita bila kita dalam keadaan susah. Saya tadi anak saya tuan bersama Allah doa kat dia adik baca apa tolong mana saya nak main ni, saya tak tahu dia nak baca apa tolong doa dia Allah rasa support kita apa tolong doa dia adik baca ni Allahu Akbar, kata aku tak ingat aku nak baca sampai nak telefon apa lupa. Tapi walaupun kita tak pernah lupa kepada mereka, apabila dia telefon tu rasa sebab dia tolong doakan adik-adik insya-Allah. Okey kita jawab bila baca buku dia insya-Allah doa Allah sampai. Jadi ibu bapa kita berjaya kerana ibu bapa. Sebab tu kita tak boleh membelakangkan ibu bapa kita. Walaupun jauh di mata, walaupun dia nampak cengih dengan kita, garang dengan kita, tekan dengan kita, tapi hati kecil dia sentiasa doakan kita. Dan dia tak pernah mengharapkan balasan daripada anak dia kepada dia. Tak pernah. Kalau dia kata, sang esok aku nak 500 sebulan. Ada boleh bagi 200 sebulan tak mau? Mau 500, abah 500. Dia kata nak makan apa? Kaji pun 2,000 kan? Paket jauh lah mak tu. Tak berasa lah 4 bulan sekali pun tak boleh makan KFC. Allah kesiannya. Dia tak minta. Yang dia minta anak aku berjaya menjadi seorang manusia. Tak perlu dia balas. Nak balas jasa aku, jadilah manusia yang baik. Itu je. Dia tak pernah mengharapkan bayaran air susu dia. Dia tak pernah mengharapkan penat lelah dia. Tak pernah dia claim OT waktu mana kita sakit. Tak. Yang dia nak ialah kita berjaya. Sebab itulah kenangilah ibu bapa kita. Syukur dengan adanya ibu bapa. Percayalah bahasanya kita berjaya dengan adanya ibu bapa. Kita berjaya hari ini, berjaya sampai kita pakai kita kerja, kita hidup bahagia dalam rumah tangga kita. Doa ibu bapa. Ibu bapa tak pernah tinggal doa anak. Yakin dan percaya. Itu juga antara elemen kejayaan seseorang itu ialah dia pandai menghormati ibu dia. Nak berjaya dengan ibu bapa dan dengan guru. Saya melihat dua benda ini cukup penting dalam kehidupan kita. Orang, dua insan yang boleh kita cium tangan dua golongan ini. Satu, ibu bapa. Dua, guru kita. Inilah orang yang akan berjaya, yang pandai jaga kedua ibu bapa dia, pandai berbakti kepada kedua ibu bapa dia, dan pandai berbakti kepada guru dia. InsyaAllah berjaya. Kejayaan menanti dia di sana. Berjaya dunia akhiratnya kalau dia pandai menjaga dua insan. Maka kita kena tolong guru kita, hormati mereka. Macam mana nak tolong guru ni? Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, nak tolong guru ni macam mana?
bantu guru kamu ni, kamu jaya dan sebagainya. Nak bantu cikgu ni mana? Bukan dekat angkat buku dia, bukan angkat beg dia, tolong dia buat aja. Dalam jabat dia bukan dekat tu. Yang paling besar kamu nak bantu guru kamu ialah kamu memahami apa yang dia mengajar. Faham apa yang dia ajar. Itu cara nak bantu. Faham apa yang dia ajar, amalkan apa yang dia ajar. Orang tak nampak pun. Kita dah nampak bantu cikgu ni, kena tolonglah cikgu, tolong bawa barang dia. Itu bodek. Nampak cikgu makan kabut je baby. Syarah kabut je. Tak boleh. Mudah-mudahan markah tinggi sikit. Kita nak bantu guru kita dengan cara kita faham apa dia mengajar. Bila kita faham, kita amalkan benda yang dia mengajar. Dan kita ajarkan kepada orang lain untuk faham. Ini cara bantu guru. Sebab guru itu dia akan dapat benefit daripada mencerdikan anak murid dia, dan anak murid dia akan mencerdikkan orang lain, dan dia akan relax. Saham yang betul-betul. Sebab tu banyak orang yang kalau dia tahu jasa guru ni, dia tak minat kerja orang lain. Dia tak minat kerja lain. Dia tak pun nak cikgu ni. Cikgu pun lah ni tinggi pada pegawai. Ngajak tingkatan 6 susah. Aku jaga satu daerah, Adam tak boleh pun. Ngajak tingkatan 6 saja susah. Pelik, fikir tak sampai akal. Kok mana ngajak tingkatan 6 saja susah, yang pengetua baru 54. Anak buah susah. Kalau orang menilai dari sudut kebenaran, kalau orang menilai di sudut benda yang tak nampak, dia lebih besar pada itu. Guru ni, bila dia pencet, dia relax, pahala lumayan. Siapa dia masuk dalam satu saham, peduli benar, tahu benar, tiap-tiap bulan duit masuk dalam dia punya account. Itu cikgu. Itu cikgu. Untungnya cikgu ni, dia tolong sampaikan ilmu, orang jadi cerdik, orang jadi baik. Saham tu kan ada. Man sanna sanatan hasanatan falahu ajrun mislu man amila bih. Siapa yang menunjukkan satu jalan yang baik, dan dia diikuti oleh orang lain, maka dia akan dapat pahala sebagaimana kawan Tuhan. Cikgu ajak kamu pergi jadi pandai. Pahala dah tentu. Kamu dengan gunakan kepandaian kamu yang kamu mengaji dekat dia, kamu ajak oleh pula. Cikgu tu tak ada apa pun. Tak pernah mengajak buat tak murid kamu, tapi dia dapat pahala. Apa yang budak tu buat? Dia bersambung sampai mati. Dan dia mati pun berjalan lagi pahala. Sebab masih ada orang. Ini kita jasa cikgu ni. Sebab tu kalau kita nak berjaya, kita nak sukses, hormatilah guru kita. Bersyarat kita. Buat baik dengan dia. Buat baik dalam apa hal? Dalam semua hal. Ada seorang budak kita, saya tak tahulah nak buat baik apa lagi Pak Ustaz. Habis dah saya kata. Tak tahu apa lagi Ustaz nak suruh saya buat baik. Saya nak buat baik ni, saya tak akan kecemerlangan. Habis tak ada apa dah. Nak bagi duit tak ada. Dan saya nak nikah sama Ustaz. Buat baik. Tak ada saya. Dia minta waktu, saya tak tahu nak buat apa dah. Saya tak ada apa dah nak bagi orang saya nak nikah. Mungkin ada abang semua. Jangan nak buat baik. Sebab manfaat. Jadi tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, dia tak bersyukur kepada Allah. Kamu tak pernah buat baik kepada guru kamu, kepada ibu bapa kamu, maknanya kamu tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kaitan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala.
isteri itu. Tentang perempuan yang dirahmati Allah, ada jawab masalah. Nak kena mati lah. Ini nak ledik lah. Ini. Apa yang penting bagi kita ialah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua hal. Kan nanti kita dapat nikmat yang berbentuk kebenaran bahawa nak syukur. Malah apa saja yang kita perolehi, hatta kepada kita boleh hidup bernafas celik mata dan boleh ucap la ilaha illallah kena syukur. Walaupun kita dah tak boleh nak makan, tapi kita masih lagi bernafas, otak kita masih clear, jiwa kita masih lagi okey, kita kena syukur kepada Allah. Walaupun kita dah tak boleh berdoa. Sebab dengan adanya nafas itu, kita masih ada ruang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ ada satu peluang yang cukup baik untuk kita. Sebab kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya saya nak tutup dengan ayat Allah, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqa wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ada di kalangan manusia yang berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, la in atana min fadli, ya Allah, sekiranya Engkau kurniakan kepada kami ini segala kelebihan darimu, nikmat, maknanya nikmat, kelebihan, kekayaan, kesenangan, kecantikan, kepintaran, kebahagiaan, lanasaddaqa wa lanakunanna minas salihin. Niscaya ya Allah, kami akan jadi hamba-Mu yang bersyukur. Kami akan bersedekah, kami akan infakkan segala harta yang Kau berikan kepada kami. Kami akan pergunakan segala kehebatan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, untuk kami curahkan. Kalau kita cerdik, pandai, ada ilmu, kita akan pergunakan ilmu kita, tak kedekut bagi ke orang. Kita ajak didik orang menjadi orang yang cerdik, lebih cerdik daripada kita. Kita ada harta, kita belanjakan. Kita tak akan biarkan orang yang berada dalam keadaan susah. Lana saddaqa, kami akan bersedekah. Walanakunanna minas salihin, dan kami akan menjadi hamba-Mu yang soleh, hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang sentiasa mencari kebajikan, yang sentiasa tidak akan lena melainkan setelah mana melaksanakan ibadah dan juga kebajikan. Falamma atahu, bagi kita kayak gitu. Maka tak kala Allah Ta'ala beri kepada mereka min fadli, segala kurniaan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba, wa tawallaw wa hum mu'ridun. Falamma atahum min fadlihi bakhilu, bila Allah Ta'ala bagi kat dia cerdik, pandai, kaya, dia jadi bakhil. Bakhilu bihi, dia bakhil dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kelebihan padanya. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan juga dia berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini maknanya kita tak menjadi manusia yang sedemikian rupa. Waktu kita sesak kita cari Allah Ta'ala, waktu kita senang kita lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya rasa cukup dekat itu daripada saya. Mudah-mudahan Pak memberikan maaf kepada kita semua. Salah silap saya minta maaf, karena saya juga adalah merupakan insan dan tak boleh lari dari salah dan silap. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput Tuan Siti Hawa binti Abdurrahim untuk menemui Ustaz Syekh Ahmad Muzamil untuk penyerahan wang zakat. Majlis mempersilakan. Dipersilakan Nurse Atirah binti Muhammad Nasir, DECE. Nur Hikmah Atirah binti Ramli, DECE.
Siti Zainab Amira binti Saida, Nur Antira Ghazali, BOM, Muhammad Amirul Hakim bin Zakaria, BOM, Nur Amarina Haji Hashim, BEC, Nur Fatim Nabila binti Rabli, BEC, Al-Shafiza binti Abdul Azim, BBA, Wahida binti Muhammad Harun, BBA, Fauziah B binti Mat Siddiq, BBA, Intan Nur Alia binti Zulkifli, DHM, Muhammad Hanis Abu Hassan, DHM, Nur Syamila binti Bahari, BEC, Nur Fatin binti Ibrahim, BOM, Amizatul Amalina binti Zainal Abidin, BEC, Akalilina Kiyah binti Abdul Malik, BEC, Syaidatul Maisara binti Mansur, BEC, Nur Azurin binti Mat Ahir, BEC, Muhammad Firdaus bin Kamaruzaman, BBA, Nur Aisyah binti Abdul Ghani, BEC, Muhammad Azmi Maula Nasaruddin, DHM. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syekh Ahmad Muzamil dan Puan Siti Hawa atas penyampaian wang zakat sebentar tadi. Seterusnya, majlis ini berjemput sekali lagi Tuan Haji Muhammad Nazir diiringi oleh Puan Syafura Ahmad untuk meneruskan sesi penyerahan wang zakat. Majlis mempersilakan. Muhammad Nizam bin Khairuddin, BED, Wan Afifah Mukminah binti Wan Hassan, DECE, Nur Liana binti Johari, DECE, Nur Liana binti Ishaq, DECE, Nur Ain binti Masri, DECE, Siti Maisarah binti Azharuddin, DECE, Nur Fatin Farhani binti Muhammad Basri, DECE,
Syahira binti Sunil, DECE. Syifa Ahmad Al-Halim, BECE. Faris Najwan bin Abdul Latif, BED. Hasrul Iza bin Rashid, BECE. Muhammad Rizal bin Mustafa, DIM. Nur Atika binti Muhammad Syukri, DECE. Ainun Safihah binti Mat Sabri, DECE. Anis Solihah binti Sa'ad, DECE. Aminatul Umairah Jamaluddin, SIM. Rabiatul Adawiyah binti Abdul Latif, FIM. Nur Izzati binti Jibril, FIM. Zuhaiza Azwani binti Muhammad Ibrahim, FIM. Siti Nur Fazrina binti Abdullah, FIM. Siti Juraidah binti Yusuf, BECE. Hasif Sus'alni binti Abdul Manaf, DHM. Shizan bin Ghazali, DHM. Muhammad Hikmat Aziz bin Rahman, DHM. Muhammad Mustaqim bin Hashim, BBA. Muhammad Hamdi bin Sheikh Hassan, BOM. Nur Ashikin binti Rahim, BECED. Nur Haida binti Ibrahim, BECE. Siti Nur Atika binti Siddiq, DECE. Terima kasih diucapkan kepada Puan Syamura. Dijemput Puan Azidah Zuraini binti Abdul Aziz untuk menyampaikan penyerahan wang zakat. Nur Hasni binti Ahmad Razi, DIM. Nur Hasniza binti Muhammad Nazamri, DIM. Nur Suhaida binti Jamaluddin, BECE. Muhammad Akmal bin Othman, BED.
Muhammad Syamil bin Muhammad Daud, BED. Nur Syamila binti Aidil Fidrus, BHM. Muhammad Muzaki Haslan, BOM. Amir Soli bin Nashiruddin, BOM. Nur Atikah binti Aziz, BHM. Nurul Hidayatul Wahida binti Mokhtar, BECE. Nur Izul Husna binti Zulkafli, BECE. Intan Nadira binti Isyabuddin, BECE. Siti Nurul Huda binti Mahayudin, BED. Nur Atirah Umar, BED. Muhammad Akmal bin Naim, BED. Hadid bin Hayazi, Dosh. Muhammad Mubashir bin Muhammad Nasir, Dosh. Nur Fatin Fatihah binti Zulkifli, BECE. Rushanini binti Ruslan, BECE. Nurul Fatin Anis binti Nazlaizi, BECE. Muhammad Syarul Aiman bin Asri, DHM. Nur Hatini binti Mahamud, DHM. Nur Hidayah binti Husni, DOM. Muhammad Azrul Fitri bin Abdul Halim, BHM. Nur Kartini binti Muhammad Qasim, BECE. Siti Zubaidah binti Muhammad Nahar, BECE. Nur Azam binti Haji Abdullah, BHM. Siti Nabila binti Zabri, DHM. Rabiatul Munawarah binti Mat Yusuf, DHM. Siti Nur Ayuni binti Nordin, BOM. Nur Akmal bin Zakaria, BOM.
Jamalia binti Azhar, DEC. Nur Natasha Amira binti Amir, DOM. Dan Nurul Hanani binti Nur Hashim, DOM. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Azida dan Tuan Syakmal. Maka dengan acara penyerahan zakat sebentar tadi, kami sudah banyak penyerahan zakat. Akhir kata dari saya, mohon tetap di atas para anak dusun pasang pelita. Kerana silap tutur bicara, jemari disusun, maaf diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.